Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يبصرون. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala rahmatul Islam wal iman. Sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah Taala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat syafaat dan pertolongan daripada baginda di akhirat insya-Allah. Dan pada malam ini kita masuk dalam kitab keutamaan ilmu. Ya, keutamaan ilmu pengetahuan hanya dicapai dengan amal. Ilmu pengetahuan, keutamaan ilmu pengetahuan dan hanya dicapai dengan amal. Belajar saja tanpa amal tak boleh. Ya, ketahuilah bahawa saja orang-orang alim yang tiada beramal dengan ilmunya akan dicabut keutamaan. Ia tidak harus berbangga dengan firman Allah Taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Lalu ia menganggap dirinya tergolong antara orang-orang yang diberikan keutamaan disebabkan ia berilmu padahal ia tidak beramal. Maknanya nak dapat ilmu satu bab, nak beramal ni satu bab lagi. Tidak mesti dia ada ilmu dia beramal. Kita lihat dalam pandangan yang lain, tidak mesti orang yang berilmu itu berakhlak, tetapi orang yang berakhlak itu sah dia berada ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ta'allamu ma syi'tum fa wallahu la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Maksudnya, belajarlah ilmu yang kamu kendaki. Demi Allah, dia tidak akan menerima daripada kamu sehingga kamu beramal dengan apa yang kamu pelajari. Jadi ilmu agama ini bukan sekadar untuk diketahui, untuk belajar, tetapi hendaklah untuk diamalkan. Sabda Nabi lagi dalam yang lain, manis dada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Artinya Nabi bersabda, barang siapa yang bertambah ilmunya, ilmu tambah mengaji belajar, tetapi tiada bertambah petunjuk, yakni amal, maka ia tiada akan bertambah melainkan dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu telah sampai ke martabat yang begitu tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ialah disebabkan ia mengandungi manfaat yang meluas bagi hamba-hamba Allah. Maka si alim itu tiada memanfaatkan ilmunya bagi diri sendiri, maka bagaimana ilmu itu dapat dimanfaatkan untuk orang lain? Dengan inilah jelas pula bahawa orang keutamaan yang dikhususkan bagi orang yang berilmu itu akan batal jika ia tiada beramal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmi. Seberat-berat
manusia yang menerima seksa pada hari kiamat ialah orang yang berilmu yang tidak menafaatkan ilmu dengan ilmu. Tidak menafaatkan Allah Ta'ala dengan ilmu dia. Tak ada manfaat. Ada ilmu tapi tidak mengajar. Ada ilmu tak beramal. Ada ilmu tapi tidak menyatakan hukum Allah Ta'ala selewai daripada hukum Allah Ta'ala. Memutarbelikkan fakta-fakta, memutarbelikkan hukum Allah Ta'ala. Dia kata apa? Seberat-berat manusia yang menerima seksa pada hari kiamat, siapa dia golongan? Ialah orang yang berilmu yang tidak dimanfaatkan Allah dengan ilmu. Maknanya ilmu dia ada tidak bermanfaat untuk diri dia dan pada orang lain. Nabi SAW sendiri sentiasa berlindung kepada Allah dari ilmu yang tiada dimanfaatkan dan dari hati yang tiada khusyuk, yakni rendah diri. Orang yang berilmu yang tiada beramal dengan ilmunya tidak mempunyai apa-apa pun selain gambaran ilmu itu dan bayangannya sahaja. Tak ada guna. Tanpa makna dan hakikatnya. Setengah para salaf rahimahullah ta'ala berkata ilmu itu sentiasa meminta-minta diamalkan. Ilmu ni, kalau kita belajar ni, sikit sebanyak dia meminta-minta supaya diamalkan. Bukan kata belajar tidak beramal. Dalam perpatah Arab dia kata orang yang berilmu tanpa beramal tanpa ilmu, dia kata kasyajaratil bidunil awraq, seperti pohon yang besar pohon dia lebat dengan daun-daun tapi tidak berbuah, tak ada buah. Jika tidak dia kata ilmu itu tiada meminta kecuali untuk diamal. Jika tidak disahut permintaannya, nescaya ia akan berpindah. Ya, itu dia. Ilmu yang kita belajar ni akhirat khususnya, apabila kita belajar dia akan berminta, sentiasa meminta supaya kita amalkan. Kalau kita tidak amal, maka dia akan lari, akan berpindah pada tempat yang lain. Yakni jiwa ilmu itu dan cahaya serta berkatnya akan meninggalkan anda, kita semua. Ada gambaran, maka ia akan tinggal menetap untuk menjadi alasan dan bukti terhadap si alim yang jahat. Anda kata si alim tadi mengajar ilmunya kepada orang lain, nescaya ia akan menjadi seperti lilin yang membakar dirinya untuk menerangi orang lain, ataupun seperti jarum yang menjahit pakaian untuk menutup orang lain sedangkan dirinya tinggal telanjang. Ibarat gitulah orang alim yang tidak beramal. Atamuru, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Surah Al-Baqarah ayat 44. Maksudnya, mengapa kamu menyuruh orang mengerjakan kebajikan? Orang alim mengajar suruh mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri. Padahal kamu membaca kitab, tidakkah kamu mengerti? Ini untuk orang-orang alim. Sabda Nabi SAW lagi, innahu yu'maru bil alimi ila an-nar fatufraju ma'ahu fayaduru biha fid nar kama yaduru al-hidaru birraha fayatufu bihi ahlul nar fayaqulu lahu ma balaka fayaqulu inni kuntu amuru bil khairi wa la atiyah wa anha 'anil syarri wa atiyah. Maksudnya Nabi ini, sesungguhnya orang alim dia ada ilmu. Sesungguhnya orang alim itu akan dibawa masuk ke dalam api neraka. Tengok tu berat. Sesungguhnya orang alim itu akan dibawa masuk ke dalam api neraka. Orang alim dimasuk ke dalam api neraka. Lalu diburaikan orang alim. Sebab apa orang alim dimasukkan dalam neraka? Sebab ada ilmu tak belajar, ada ilmu tak beramal, ada ilmu tidak menyatakan hak yang betul.
Akhirnya orang alim ini dimasukkan dalam api neraka, kata hadis Nabi SAW, lalu diburaikan isi perutnya, Allahu Akbar, dan diputarkan di dalam api neraka, kata Nabi. Laksana kaldan memutar batu giling. Macam mana? Ya. Kemudian dia diarak oleh ahli neraka, orang alim tadi. Mereka bertanya kepadanya, apa salahmu? Dia menjawab, aku sentiasa menyuruh orang berbuat baik, sedang aku tidak membuatnya. Berat ni, tugas orang alim. Aku melarang orang berbuat jahat, lalu aku membuatnya. Ni sebabnya. Dia suruh orang buat baik, dia tak buat baik. Dia larang orang buat jahat, dia buat jahat. Lihatlah nasib si alim yang mengajar orang, tetapi ia sendiri tidak melakukan apa yang diajarkan. Ada masuklah kalangan orang yang mengajar. Tentulah ia dia termasuk dalam golongan Yahudi. Dan perkaranya dikemucak bahaya. Akan tetapi ia masih boleh dikatakan lebih baik dari nasib si alim yang tidak pernah beramal dan tidak mengajar ilmu kepada yang orang lain. Si alim ini tentulah lebih rugi dalam segala jurusan. Ia akan binasa kerana tidak ada sedikit faedah pun daripadanya dan tidak berguna sama sekali. Saya khawatir, kata pengarang, si alim ini akan tergolong ke dalam kumpulan orang-orang yang disifatkan oleh Nabi SAW yang pada berikut. Sebut Nabi, yu'maru bi aqwamin min hamalatil qur'ani ila an-nar qabla amalatil awsan, fayaqulu yubda'u bina qabla amalatil asnam, fayaqulu lahum na'am laysa man ya'lamu kaman la ya'lamuhu, kaman la ya'lamu. Dia kata apa? Maksudnya akan diperintahkan beberapa kaum daripada orang-orang yang memahami isi Al-Quran untuk dibawa ke dalam neraka. Ini berat ni hadis Nabi sebut kan. Akan diperintah beberapa kaum dari orang-orang yang memahami isi Al-Quran daripada kalangan Nabi Adam hinggalah Nabi Muhammad. Ada satu kaum yang memahami Al-Quran isi kandungnya. Bawa sebab apa? Dia baca Quran, dia faham Quran. Lepas tu dibawa dia. Dibawa masuk ke dalam neraka. Yakni sebelum penyembah berhala, dulu lagi dia daripada orang kafir yang sembah berhala. Lalu mereka memprotes. Protes. Kami dimulakan dahulu sebelum penyembah-sembah berhala, dia kata. Apa kami dulu? Kami baca Quran. Kami faham Quran, apa kami dulu masuk neraka? Orang kafir tu, orang sembah berhala kafir tu, apa dia dah masuk dulu? Protes. Maka dijawab kepada mereka, benar. Bukankah orang yang mengetahui itu tidak sama dengan orang yang tiada mengetahui? Orang yang kita tengok dalam masalah hukum, orang ni jahil sangat dalam dia, rasa setakat ni nak tahu ada ke tak. Ada tak manusia orang bangsa Melayu kita yang Islam ini tak tahu bahawa arak tu haram? Tak tahu setakat ni tanya budak tasbih ke pasti ke tadika, arak ni haram. Kalau dia tak tahu juga, tak tahu. Wallahu a'lam. Duk gua mana tak? Nak ceritanya, seorang yang dia tahu hukum. Seorang lelaki A, orang yang pertama dia tahu hukum. Dia tahu bahawa arak tu haram, maka dia minum juga arak dalam keadaan dia tahu bahawa arak tu haram, dia minum juga. Tapi yang kedua dia tak tahu arak tu haram, dia minum. Hak mana lebih berat hukum dia? Berat hak tahu. Awak tahu tapi awak begitu juga dengan orang alim. Awak tahu Quran, awak tahu isi kandung Quran, awak faham Quran, tapi awak tak ikut apa yang ada dalam Quran. Orang kafir ni memang dia tak baca Quran. Dia tak baca Quran, tak beriman Quran, tak faham. Tapi hak mana? Tak ceritanya orang yang tahu dengan orang tak tahu tak sama. Maka mu lah layak masuk neraka dulu sebab mu tahu tapi mu buat je. Dalam hadis ini disebut kan, Nabi sebut akan diperintah beberapa kaum daripada dari orang-orang yang memahami isi Quran untuk dibawa masuk ke dalam neraka. Yakni sebelum penyembah berhala.
Dulu lagi pada orang kafir. Lalu mereka protes, tak puas hati. Kami dimulakan dahulu sebelum penyembah banyu. Maka dijawab pada mereka, betul. Mau dulu masuk daripada orang orang kafir yang menyembah banyu. Mau masuk dulu, bukan. Jawab betul. Bukankah orang yang mengetahui itu tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui? Ya. Contoh, bab lain pula. Orang yang mengetahui arak tu haram, di depan dia dihidangnya arak, lalu dia minum. Dia tahu dia arak ni, betul arak, memang aku nak minum. Dia haram, dan aku nak minum juga. Orang yang minum, dia tahu arak ni, tetapi dia tak tahu arak ni haram ke tak. Jahil tu hangat. Maka dia minum dalam keadaan tak tahu, maka tak dosa. Ataupun kita tiba-tiba pergi sesuatu tempat, orang yang mempermain-mainkan kita. Kita ingat air Coca-Cola, ada Cik Amir ingat air Coca-Cola. Duk celok sama buih berlaku, mana tahu. Atau dia tuang air arak, dia kata tak apa Cik Amir minum lah. Ni air Coca-Cola je. Tak apa, kita pun tak. Kita tak tahu arak tu haram. Tapi kita tahu ingat dia kata air Coca-Cola, kita minum habis je lah. Maka kita perbuatan tersebut kita tak dosa. Walaupun kita habis gelek ke 3 botol ke, sebab kita tak tahu. Memang kita tahu arak tu haram, tapi kita tahu yang dia arak sebab dia kata Coca-Cola. Itu cerita bab lain, bab hukum ni tak cerita dah. Jadi seterusnya dia kata alim yang suka membelit itu adalah syaitan. Ni. Sebab Nabi kata antara Dajjal, dia kata antara Dajjal Jumat yang kafir ni yang menyesatkan umat dia lebih takut lagi al-ulama su', yakni ulama yang memutarbelikkan ajaran Allah Ta'ala, hukum Allah. Dalam bab malam ni dia cerita juga alim yang suka membelik itu adalah syaitan. Setengah dari orang-orang yang berilmu, meskipun tiada beramal dengan ilmunya atau mengajarkan ilmu kepada orang lain, mereka suka pula menyeru kepada yang sengong, yang doktor. Mereka gemar membuka pintu-pintu takwil dan menunjukkan kepada orang-orang awam cara-cara yang mudah untuk menentukan suatu hukum agama. Kita takut sebab berlaku dalam masyarakat kita, mana-mana ibu-ibu tunggal, isteri-isteri yang kematian suami, yang bercerai, yang hidup seorang, pernah berlaku dalam negara kita. Orang yang ada ilmu berkata tak apa, ibu tunggal ataupun ibu tunggal janda yang tidak ada kerja boleh menggadaikan isteri, tumbuh badan dia menjadi pelacur untuk mendapat rezeki. Tengok, ni perkara yang tak betul. Sedangkan pergi jumpa dengan AJK masjid, jumpa dengan AJK surga, dengan ahli Korea, boleh tolong aku nak pergi jual, nak belacurkan diri. Ni orang yang ada ilmu memperkatakan sesuatu hukum yang tidak berlandaskan pada Quran, ini jadi sesat belaka. Ada pula yang mengatakan yang ada ilmu, suami-suami isteri-isteri ni hendaklah melayan suami-suami mereka seperti pelacur. Dan berapa mulia sangat pelacur sampai nak ikut cara dia. Ikutlah cara sunnah Nabi SAW. Sampai itu ni ada yang ada ilmu, yang menyatakan hukum-hukum yang tidak yang bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat pula, anda menunjukkan kepada orang-orang awal cara yang mudah untuk menentukan suatu hukum hakam. Awak dawai, awak tak ada piti dah apa, awak pergi belacur, awak kerja jadi GRO dah apa, halal sebab awak darurah. Sebut atas dasar darurah. Padahal darurah apa lagi? AJK masjid ada, JTK ada, nak persatuan ada, kebajikan ada, pergi aja jumpa, apa nak pergi belacur. Kita lihat perkara dah memutablikkan hukum Allah Ta'ala, sehingga terbukalah jalan untuk membelik dan menipu. Ada orang alim yang ada ilmu membelik hukum Allah Ta'ala dianggap sebagai iblis, supaya mereka
dapat mengelakkan diri daripada mengeluarkan hak yang diwajibkan ke atas mereka oleh agama, ataupun untuk merampas hak-hak orang lain. Orang alim yang bersikap seperti ini, kata pengarang, ialah syaitan yang durjana. Itu berat. Pengingkar dan penentang Allah dan Rasulnya, sebenarnya dia telah dilantik oleh syaitan untuk menjadi wakil-wakilnya di dunia. Syaitan mencari wakil-wakil dia untuk mengajarkan ajaran yang sesat yang ada betul melalui orang alim, agar ia boleh menabur fitnah dan menunjuk kepada kesesatan dan kekeliruan. Orang ini dipandang oleh Allah Ta'ala sama seperti kalban dan anjing dalam kelakuan yang buruk dan hidup. Kalau tidak, tentulah kalban dan anjing itu lebih utama daripada dia. Sebab kalban dan anjing yang sudah mati akan menjadi tanah. Binatang ni, kalban ni, kalau dia mati jadi tanah, tidak disoal oleh malaikat bukan nakir. Akan tetapi ia manusia akan diseret kepada api neraka. Itu juga hari ni. Orang yang tahu, dia tahu dalam hidup dia belajar agama, dia belajar agama, dia mengaji juga sikit sebanyak, dia suruh dia masjid, dia tahu bab semayang dia dah, dia belajar bab semayang tapi dia tak mau semayang. Contohlah, tak mau semayang dalam hidup. Pernah saya tinjak kisah di zaman seorang lelaki di zaman Nabi Musa. Seorang lelaki di zaman Nabi Musa bernazar. Saya bernazar kalau saya dapat anak lelaki, katanya. Kita ni kalau bernazar hak pelik-pelik jangan. Sebab kalau dalam syariat umat Nabi Muhammad SAW, kita ni kalau bernazar benda yang haram, dia terbatal. Dia kena bernazar, saya kalau dapat ni saya nak belih babi, saya nak belih anak, saya nak belih anjing. Ini perkara yang berlaku. Tapi di zaman Nabi Musa, syariat pada itu, siapa yang bernazar haram tak haram, dia tetap kena lakukan. Dia berlain dengan kita ni umat Nabi SAW. Nak ceritanya, beratnya, hinanya orang yang tak semayang ni, air tangan orang yang tak semayang. Contoh, berlaku di zaman Nabi Musa, ada seorang lelaki, dia bernazar sekiranya saya mendapat seorang anak lelaki, saya bernazar saya nak minum air kecil, dalam air kecil anjing, air kecil anjing yang berwarna hitam. Bernazar anak dah boleh lagi, payah sangat dah boleh anak, habis segala tokat dah minum dah. Nak ceritanya, habis dah abang kuat minum, makan, sapu, pakar, dok hari juga. Bukan kerja kita, kerja Allah Ta'ala. Akhirnya dia bernazar dengan hak berat. Dia kata, sekiranya saya dikurniakan seorang anak lelaki, aku sanggup minum air kecil anjing yang berwarna hitam. Takdir Allah Ta'ala, dia dapat sungguh anak lelaki. Lalu dia berjumpa dengan Nabi Musa dengan Tuhan. Ya Rasul, ya Nabi Allah, wahai Musa, aku ni bimbang dah. Aku telah bernazar hak berat. Aku bernazar nak minum air kecil anjing yang berwarna hitam. Aku bernazar kalau dapat anak lelaki bini, tapi aku dapat anak lelaki sungguh berat dah ni. Aku kena minum sungguh air kecil ni, dah aku bernazar. Nabi kata, dah mu bernazar sungguh, tu mu kena buat lah. Berat dah lah Nabi Musa, kena minum air kecil sungguh. Tapi begini, mu pergi minum air yang lebih berat daripada air kecil anjing. Air kecil anjing ni berat dah. Air kecil anjing yang warna hitam mu pergi minum, tapi mu pergi minum yang berat lagi pada ni. Mu pergi ke suatu rumah perumahan, mu pergi suatu tempat kaum yang mana orang yang tak sembahyang, orang yang tak sembahyang dalam hidup orang Islam, yang tak sembahyang dalam hidup, apabila turun air hujan, mu minum air hujan yang turun daripada corang hatak tu, mu minum air hujan. Nak ceritanya, berat lagi air hujan yang turun di atas bubuk, atas rumah orang tak sembahyang,
lebih hidup daripada air kecil anjing, kata Nabi Musa alaihissalam. Orang yang hidup atas dunia Islam dia nak semayang bang lebih hidup daripada air kecil anjing. Mungkinlah air hujan turun, mungkin minum sebagai membayar nazar, menunaikan nazar. Tu dia. Berat orang yang nak semayang, kata Nabi. Itu juga bagaimana kalau kita hari ni kita pun kena jaga molek-molek dah. Nak makan minum di kedai-kedai ni supaya yalah dari kedai yang betul-betul orang yang susah nak cari lagi. Adakah mereka ni semaya ke tak? Nak cerita je kalau air tangan orang yang nak semaya ni menyediakan makanan, air ke makanan untuk kita makan di kedai tu, Allah berat, lebih berat daripada air kecil ni lah, sebagaimana yang diceritakan. Jadi sahabat, saya nak sebut sikit kita. Orang alim yang bersifat seperti ini ialah syaitan yang durjana, kata pengarang ini durjana. Ia ingkar dan perintah dan Rasul, perintah Allah dan Rasul. Sebenarnya ia telah dilantik oleh syaitan untuk menjadi wakilnya syaitan di dunia, agar ia boleh menabur fitnah dan merujuk kepada kesesatan dan kekeliruan. Berlaku kekeliruan. Orang ini dipandang oleh Allah Ta'ala sama seperti kalban dan anjing dalam kelakuan yang buruk dan hidup. Kalau tidak, tentulah kalban dan anjing itu lebih utama daripada dia. Sebab kalban dan anjing sudah mati akan menjadi tanah, tetapi ia akan diseret kepada api neraka. Beratnya orang alim yang ada ilmu yang tidak menyatakan hak dan hukumnya lebih daripada kalban dan anjing. Macam tadilah, orang yang nak semayang bar ni dalam hidup mana lebih hina daripada air kecil anjing. Tu dia. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, matalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Surah Al-Jumu'ah ayat 5. Yang bermaksud dalam bahasa kita, perumpamaan orang-orang yang dipikul kepadanya kitab Taurat, tetapi mereka tiada memikulnya. Baginya kaldan yang memikul kitab, amatlah buruk kau yang mendustakan keterangan Allah, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang memelajarnya individu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Surah Al-A'raf. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang kami berikan keterangan kami kepadanya, lalu dibuangnya, sebab itulah mereka telah didatangi oleh syaitan, dan syaitan itu termasuk orang-orang yang sesat jalan, sesat perjalanan dia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, famasaluhu kamasalil qalbi in tahmil 'alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas. Surah Al-A'raf juga berkata, perumpamaan bagi anjing, perumpamaan sebagai anjing, kalau engkau menghalanya, dihulurkan lidahnya. Anjing ambak pun hulur lidah, dah ambak pun hulur lidah. Dan jika engkau biarkan dahulu, dihulurkan juga lidahnya. Ini nak ceritanya orang yang ada ilmu yang tidak beramal dengan ilmu. Dan disebut lagi dalam tajuk seterusnya, alim dia kata alim ulama su. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, perkara yang amat aku khawatiri kepada kamu ialah seorang munafik yang bijak berbicara. Ini takut ni akhir zaman. Kita takut akhir zaman ni macam-macam ajaran yang ada. Kalau di pelupur di tempat kita pun ada juga. Di pelupur boleh ambil wuduk menggunakan air aruk. Mau ambil wuduk hak pakai niat lama dah pakai niat. Pakai niat duk pergi jalan maidam. Maidam pergi jalan
Kalau main dah tengah jalan, aku lah. Bang lagi tak? Main tengah. Tepi jalan, main dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sekejap. Oh, sudahlah. Sudah betul. Niat dah semayang. Pakai jadi tu. Pakai jadi. Oh. Buat semayang, pakai niat. Qauli fi'li tak ada. Dengan niat saja. Tangan lapar perut boleh tak? Lapar perut. Perut lapar. Kurung gerak. Pejam mata, nawai tu. Dah. Kau. Kenyang dah. Mana? Aku niat dah. Bahan nasi lauk ni dua piring. Tak jadi pun tak. Itu je. Apabila orang tu kahwin bersama isteri dia, tak bersama isteri. Dia duduk, ya. Oh, niat dah. Sudah dah. Nak pergi mandi, ya. Boleh ke tak? Tak boleh. Dia kena ada perbuatan begitu juga ke semayang. Dia perkara yang banyak berlaku dalam masyarakat kita hari ni ambil mudah. Oh, semayang pakai niat begitu tu. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata perkara yang amat aku khuatiri kepada kamu ialah seorang munafik yang bijak berbicara. Dia bangla yang orang munafik di kalangan masyarakat itu yang bijak berbicara. Si munafik durjana yang ditakuti oleh Sayyidina Umar itu ialah orang yang memutablik makna Al-Quran. Itu dia. Dan maksud hadis Nabi SAW yang boleh menimbulkan bala dan fitnah terhadap kaum tersebut. Dia baca Quran, tetapi dia memutablikkan hukum. Dia baca Quran, dia baca hadis Nabi, tapi dia memutablikkan hadis Nabi. Dan disebut dalam sabda Nabi SAW, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Qibla wa ma dhalika qala ulama as-su. Nabi kata hadis Nabi. Aku bimbang ke atas kamu, kata Nabi, orang-orang yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Nabi dah takut Dajjal. Memang jelas dah dia jahat, dia kafir. Tetapi bila ditanya siapa mereka, jawab Nabi, baginda berjawab, al-ulama su, ni ulama jahat. Ulama su maksudnya ulama yang memutablikkan tujuan agama yang benar kepada yang lain. Lain, jadi penterjemahan dia. Dia kata memanglah hanguk ni haram, contoh. Hanguk ni haram, tetapi kita minum atas dasar untuk sihat tak apa. Tengok. Tengok ramai orang muda bahas dalam hanguk, contoh. Dah. Dia. Zina kalau tujuan niat baik. Tengok ada niat baik pula. Minum hanguk niat baik, curi saat ni. Imam Ustaz ni sebut dah tadi. Pecah rumah. Tak pecah muka lagi tu. Dah. Baru pecah rumah. Dah cerita dah. Bapa curi? Saya niat baik. Saya merokok ni nak tolong miskin. Boleh tak menghalalkan cara dah ni? Dia merokok orang, bunuh orang, lepas tu ambil harta dia jual, nak bantu fakir miskin. Bukan cara dia. Nah, bukan cara. Jadi Nabi sebut adalah hadis dia, ulama su ialah yang memutablikkan tujuan agama yang benar kepada yang lain. Rasulullah SAW macam dia sebut dalam ayat yang lain, al-muslimuna ikhwatun, orang mukmin bersaudara. Maknanya ada satu ajaran. Ada masuk ajaran sesat ya, yang berada di Mesir. Semasa anak belajar di Perak, ada bekas tersetera. Dia kata, Ustaz, anda turun ke Mesir untuk mendalami tarikat dan sebagainya. Mula-mula molek lagi Ustaz, tapi lama-lama main zikir dalam satu bilik, satu rumah, tuan lelaki capur berlaku zikir dalam gelap. Tu dia. Kau comel-comel duduk dekat tok guru depan sekali. Kau tua-tua expired duduk kat pengikut. Dah sedap jadi tok guru. Dia kata, Ustaz tengok doktor gini. Tengok tu. Lama-lama tengok nampak dah kesumbangan, kesesatan yang berlaku. Dia kata, bapa boleh pegang isteri aku. Dia katakan, kita orang mukmin saudara, mana binimu jadi saudara aku, boleh pegang, boleh tak, boleh apa, boleh tidur saudara. Ini perkara yang berlaku. Yang dia menyaksikan perkara yang salah tentang Quran. Rasulullah SAW juga telah menggambarkan
Setengah setengah orang membaca Quran dengan baik, padahal bacaan tiada melewati kerongkongan mereka. Mereka terlecut dari agama Islam. Laksana terlucutnya anak panah daripada musuhnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebut, inna mathalal munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathali rayhan rihuhu tayyib wa ta'muhu murr. Nabi kata dalam hadis dia, sesungguhnya perumpamaan orang munafik yang baca Al-Quran sebagai pohon kemangi. Baunya wangi tapi rasanya pahit. Itulah ibarat orang munafik. Baca Quran sedap suara, wakil Korea, wakil daerah, wakil negeri. Oh, baca Quran sedap mani, dapat bau dia. Ni dan dikata umpama orang munafik yang baca Quran sebagai pohon kemangi, baunya wangi tetapi rasanya pahit. Itulah baca Quran tapi tidak beramal dengan Quran. Apa yang Allah Ta'ala hukum, apa yang Allah Ta'ala sebut, dia tidak beriman itu. Macam-macam protes yang dilakukan. Dari hadis ini dapat kita menarik kesimpulan bahawa orang yang mengajar ilmu pengetahuan secara lahir saja ialah seorang yang munafik menjadi. Buktinya ia tidak dapat bermanfaat daripada ilmu itu. Tidak pula memanfaatkannya. Malah kerana ilmu itu ia akan memperoleh mudarat dan akan memudaratkan pula orang lain. Tegasnya seorang alim yang beramal dengan ilmunya dan mengajarnya pula kepada orang lain ialah seorang yang utama, yang dikira orang-orang yang mewarisi para nabi. Tak sama ramai belajar agama tapi dia ikut hukum yang ada pada dia. Sebagaimana pernah berlaku di Jordan, pernah berlaku di Jordan, di tempat lain saya tak pastilah. Berlaku di Jordan, pelajar-pelajar kita yang membuat pesta 3 pagi. Ni pelajar agama ni, pelajar syariah. Dan di kakak ni persatuan kita di Jordan, mereka ni pelajar-pelajar syariah yang membuat pesta seks. Campur nanti puan minum arak malam tu. Dah boleh. Nampak tak? Ini perkara yang berlaku. Dia pelajar syariah. Dan ada juga yang pelajar yang saya tak pasti di Jordan atau di Mesir, yang mengajar dia pelajar ni pelajar Kedah. Yang orang kata solat. Dia ni SU ke bendahari persatuan yang diamanahkan untuk mengambil zakat kepada pelajar-pelajar di Kedah. Hampir 100,000. Akhirnya macam mana dia kata zakat Kedah tak sapa. Padahal sapa dah ke pelajar kita di Jordan. Dia solat duit tu sebanyak 100,000 RM itu. Dia belajar syariah suami isteri dan dapat ditakar. Dia hantar duit mak dia, mengaji agama macam kerja je keluar negara. Boleh hantar duit, boleh beli kereta, boleh itu. Rupanya dia telah ambil duit tersebut. Dan ada juga pelajar-pelajar kita yang mengaji agama pakai purdah. Hak lelaki pakai purdah. Pakai purdah, lepas tu masuk dalam tandas perempuan. Tempat anak ni nampak baik, cakap budak ni dah seka dah amuk. Tak seka dah. Baru kan. Rupanya pakai purdah, dia nampak doktor nak masuk tandas perempuan di ekor ni. Letak je beg duit kat cermin tu kan. Kat siki tu berok solat tu. Dia takak dia pelajar dia lelaki. Macam-macam lelaki. Ada. Dia mengaji agama. Dia mengaji agama, dia ada ilmu. Tapi dia tak pakai. Tak pakai ilmu dia. Ibarat patut kepada pada malam ni, ulama su. Dah balik Malaysia pula. Duduk kat mana? Jadi duduk di kat mana, jawatan mana, dah kerajaan swasta ke kat mana duduk. Ilmu dia mengajar ni betul ke tak?
Dia ajar hak betul ke dia ajar hak salah. Tak, ni nak tengok belaka lagi. Dan seterusnya yang akhir sekali dia kata, awas. Dia kata, tegas seorang alim yang beramal dengan ilmunya dan yang mengajar pula kepada orang lain, dialah seorang yang utama yang dikira orang-orang yang mewarisi para Nabi. Ini hak lain betul-betul mewarisi para Nabi. Dia mengajar apa yang ada ilmu pada diri dia mengajar dan dia beramal juga. Seorang alim yang tiada beramal dengan ilmunya, akan tetapi ia mengajar orang kepada perkara yang baik dan menurunkan ilmu pada mereka, maka kedati pun walaupun nasib dalam bahaya, namun ia adalah lebih baik dari si alim yang jahat. Itu dia. Yang tiada beramal dan tiada mengajar. Yang ada kategori, ada ilmu beramal, ada ilmu mengajar tapi tidak beramal, ada ilmu tidak mengajar dan tidak beramal. Ini berat dia ada kategori orang alim. Beramal dan tiada juga mengajar ilmu yang baik pada orang lain, apatah lagi jika dia menyuruh orang lain berbuat yang salah dengan mereka-rekakan hukum-hukum agama dan membukakan pintu-pintu kehidupan. Kita tak mahu lah. Dalam bab macam bab salam lelaki perempuan. Tiba-tiba kita bersalam lelaki perempuan yang muhrim. Bagaimana? Hukum dia seperti kita memegang menyentuh seekor babi. Berat. Tiba-tiba kita salam dan sebagainya. Kita mengajar haram-haram siapa masa kita salam. Bagaimana? Dia mengajar ilmu yang tidak mendapati dengan hukum Allah Ta'ala. Ini kita tengok. Awas, hendaklah anda perbezakan antara para ulama ini dan turutlah jejak langkah mereka yang baik, serta bersifatlah dengan kelakuan mereka dan pimpinlah dirimu di atas perjalanan mereka. Moga-moga anda tergolong orang-orang yang menerima pimpinan. Sesungguhnya Allah memimpin sesiapa yang dikehendaki jalan yang lurus. Jadi kita ni sama-samalah kita memohon doa supaya melihat ahli ulama sentiasa nak jadi orang alim, nak mendafaat dengan ilmu yang ada pada orang alim, mestilah berkawan dengan orang ada ilmu, dengan orang alim. Duduklah dalam majlis ilmu, majlis orang yang soleh, majlis ahli surga. Dan seterusnya kita sambung habis minggu depan lah, insyaAllah. Minggu depan lagi dah. Minggu depan lagi dah. Mudah-mudahan malam ni saya pun selalu tidak sihat. Dah batuk dan hujan lebih ni. Jadi tak tulah saya setakat malam ni saya. Alim ulama yang beramal dengan dan alim yang mencampur aduk. Ini kita sambung akan datang lah lepas raya. Raya ni hari Ahad. Dah umur dah setelah dah. Hari haji jatuh pada hari raya. Hari raya haji jatuh pada hari Ahad lah, jatuh hari raya kan. Hari raya haji jatuh pada hari raya. Hari raya jatuh hari Ahad lah. Jadi siapa-siapa yang nak balik kampung tu balik-balik dah. Balik-balik dah. Jangan lupa lah kita keluar daripada rumah. Daripada rumah dalam keadaan sentiasa membaca. Jangan lupa pegang-pegang pakai gitu dia tak ada. Baca apa-apa dah. Bismillah, nak keluar daripada rumah tiap hari. Tak kira lah nak musafir ke apa. Baru semalam anak saya belajar di sekolah Al-Amin ni, budak tingkat dah 1 dah keluarga baru hari Khamis, jumpa main dekat sekolah lah. Esok kan berlaku kemalangan di Terengganu, pelajar tersebut mati, mak dia pun mati dah. Jadi kita ni bergantung dengan Allah Ta'ala, keluar daripada rumah. Baiklah kita nak keluar, nak kerja tiap hari ke, asal kita keluar dia nak bawa kenderaan, kita jangan lupa kita baca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallazi sakhkhara lana. Atau baca. Lepas tu tambah pula dia salamun qaulan mir rabbir rahim. Tahan nafas. Tahan nafas 7 kali. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Sampai 7 kali tahan nafas. Bukan dalam pada tubuh badan dan kenderaan kita. Lepas tu tambah pula wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fa hum la yubsirun.
Dan insyaAllah lah kita berjalan siang hari ke malam ke, kalau ada gangguan-gangguan je syaitan tu, insyaAllah dia tak marilah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal maqburin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika shalihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.